Siapa yang menonton episod sebelum ni, episod 28 dan 29, minggu lepas aku baru je call Cita dari Indonesia sebab aku nampak story dia. Dia berada di Wonosobo, kampung halaman dia di Jawa Tengah, Indonesia. Jadi kita orang minta tolong dia untuk buat satu konten tentang proses penghasilan biji kopi dekat kampung halaman dia tu. Apa yang kita dapat, Cita berjumpa dengan Pak Sukir, seorang petani kopi dekat situ, dan Pak Sukir menceritakan kepada Cita ilmu-ilmu tentang penanaman kopi yang pada asalnya banyak ilmu tentang kopi Cita tak tahu. Dia start dengan belajar cara petik buah kopi, proses-proses penghasilan biji kopi tu sampai peringkat roasting, sehinggalah kopi tu boleh untuk diminum. Mesti korang macam pelik kan, tak relate dengan tajuk kan. Tajuk kopi tak boleh diminum, tidak boleh diminum. Tapi betul geng, kopi bukan untuk diminum, tapi untuk dinikmati. Okay gang, sebenarnya ayat tu daripada filem Filosofi Kopi. Betul lah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Apa yang menyebabkan orang suka sangat kopi ni? Macam mana orang macam kita yang baru-baru je nak minat, nak berjinak-jinak, nak lebih menghargai kopi itu sendiri. Kopi adalah tanaman ajaib yang dengan luar biasa memberi kenikmatan tanpa batas. Sebab tu kopi bukan untuk diminum, tapi untuk dinikmati. Memang kena ayat tu kan. Tapi gang, benda ni orang takkan feel lah. Orang yang tak mencintai kopi lagi, dia tak boleh feel apa yang kita orang feel. Lebih-lebih pula kan. Siapa yang boleh feel apa yang aku cakap ni, korang mesti faham apa yang aku nak cuba sampaikan ni weh. So aku nak bagi korang feel apa yang aku feel. Nak feel sama, kita feel sama. Kau feel, aku feel, kita sama-sama boleh mencintai kopi ni. Ramai orang tak suka kopi mungkin sebab rasa dia pahit kan. Ada pula yang takut bila kena kopi dia tak boleh tidur bagai. So aku nak cerita sikit lah apa yang membuatkan episod sebelum ni membuatkan aku lebih mencintai kopi tu. Jadi aku nak bagi kau feel. Korang feel sama dengan aku feel. Lepas tengok video tu, kau akan feel sama dengan aku. Okay, siapa yang belum tengok video tu, kau boleh tengok dekat ending video ni nanti. Aku akan letak link dekat ujung video ni. Ataupun tak kisah kalau kau dah tengok, bagus lah. Siapa yang belum tengok, tak apa, kau boleh tengok video ni dulu baru tengok episod tu, tak ada masalah. Ataupun yang dah tengok, kau akan boleh feel lah apa yang aku cuba cakap ni kan. Episod sebelum ni membuatkan kita lebih mengenali kopi tu, asal usul dia, macam mana pokok tu ditanam, macam mana buah tu dipetik, macam mana proses biji kopi tu dijalankan, macam mana orang roasting kopi tu, macam mana setiap proses-proses semua membezakan rasa. Ni aku nak relate sikit dengan kehidupan lah. Macam kehidupan juga. Macam kita start mencintai seseorang tu kan, kita akan cuba mengenali dia. Kita akan kenal asal-usul dia, betul. Kita nak tahu dari mana dia datang, kampung dia kat mana, betul. Sama lah macam kopi. Bila kau dah tahu asal-usul dia, kau akan lebih menyayangi kopi tu sendiri. Okay geng, tapi kopi bukan macam kita mencintai manusia, lain. Tapi macam lebih kurang lah. Macam kita bila kita dah tahu asal-usul kopi tu, macam mana dia proses, macam mana dia tanam kan, macam mana proses tu membezakan rasa kopi tu, kita akan mula rasa macam sayang lah dengan kopi tu, betul tak? Jadi aku showkan korang untuk tengok lah episod tu. Betul lah weh, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tak tahu. Sorry gang, terpaksa break kejap. Sebab apa? Video ni disponsor oleh Whitebeard Coffee KL. Ni dia kopi. Nampak tak? Nampak? Okay, hari ni Father's Day, so nak buat special edition. Satu set special edition ni ada 4. Ada Biscoff. Ni Biscoff ni yang special edition tu lah. Yang lain yang biasa aku beli, caramel latte, black dengan peppermint mocha. Okay, terima kasih Whitebeard KL sebab sponsor video ni. Kalau korang nak dapatkan kopi, boleh Roger dekat description kat bawah. Okay, back to video. Ciao. Boleh saya bantu? Ternyata berat. Sambil olahraga pagi, gengs. Oh, dia tuh jadinya masih basah ya, Pak ya? Warnanya ada yang beda-beda ya, Pak? Ada yang kuning? Oke. Yang menentukan rasa itu kan semacam proses. Yang menentukan rasa itu adalah proses seperti kita. Proses menjalani hubungan itu pasti beda rasa. Beda proses, beda rasa. Beda proses, beda rasa. Ataupun beza proses, beza rasa. Itu benda yang aku belajar. Dari segi penghasilan biji kopi tu, macam-macam proses kan. Macam dalam video episod kita sebelum ni, Pak Sukir cerita pasal full wash proses. Lepas tu dia cerita pasal honey proses, wine proses, natural proses. Proses-proses tu membezakan rasa kopi. Beza proses, beza rasa. Sama je macam kita buat kopi pun sebenarnya. Beza proses kita buat kopi tu, sama ada kita buat cold brew ke, kita buat V60 ke.
aku dah tahu sikit-sikit lah. So kita buat apa, kopi style kopi Indonesia, kopi tubruk ke kan, apa-apa lah, dia akan menghasilkan rasa yang berbeza geng. Serius bang. Beza proses, beza rasa. Serius. Itulah orang cakap, orang kata nikmatnya Allah bagi kepada penikmat kopi. That's why daripada tadi topik tajuk episod kali ni, kopi bukan untuk diminum, kopi untuk dinikmati. Gila kan kalau cerita pasal kopi kan. Kepada penikmat-penikmat kopi dekat luar sana kan, kepada yang baru macam aku kan, akan cuba feel lah. Bagi aku kopi ni boleh apa lah, macam kita selalu pergi lepak minum kan. Kita minum kopi, kita duduk minum dengan kawan-kawan kita, cerita masalah. Kita cerita masalah, kita cari solution lah, cari penyelesaian kepada masalah tu. Sambil minum, sambil tu kita dapat idea. Bagi aku, kita kena ambil benda yang baik. Kita ambil benda yang baik lah. Tapi kopi ni kalau minum berlebihan pun aku rasa tak elok. Kira apa-apa yang kita dalam dunia ni, apa-apa yang berlebihan sangat tak bagus. Jadi sorry kalau aku ada salah benda apa cakap. Cuma aku nak bagi tahu, sebagai penikmat kopi ni, kita boleh lepak lah, kita boleh borak dengan kawan kan, kita minum kopi. Dan aku cakap kau, kopi adalah satu minuman yang banyak filosofi dia. Banyak sangat filosofi kopi ni. Bukan sebab filem tu, tapi sebab aku rasa macam kopi tu memang banyak filosofi dia. Lepas-lepas ni kawan-kawan aku yang baru kenal aku pun, kita lepas ni sama dengan Louis Ilman, kita minum kopi lah. Tapi lah, of course lah, sekarang ni kita belum boleh lagi. Kita masih lagi stuck kat rumah sebab lockdown, sebab kes COVID sangat tinggi. Malaysia masih lagi dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sebenarnya jujur aku pun tak tahu bila benda ni akan berakhir. Tapi so far kita doakan lah, kita doakan yang terbaik, kita doa yang baik-baik, kita mengharapkan yang terbaik supaya kita dapat minum kopi lagi, kita boleh lepak, kita boleh chill sambil mengopi ramai-ramai kan. Aku rasa aku nak end video ni kat sini lah. Sebenarnya video ni video pendek je, aku nak cerita pasal episod sebelum ni kepada korang yang belum menonton. Yang dah menonton pun aku nak bagi tahu kenapa episod tu tiba-tiba kenapa tiba-tiba Cinta berada di Wonosobo kan. Mesti ada yang pelik kan. Nak cerita je lah feedback daripada kita orang, review kita orang sendiri. Dan sekarang ni kita masih lagi duduk rumah, stay at home. Just duduk rumah lah. Aku cakap sampai mungkin lah kita lepas-lepas ni pun korang akan nampak video kita orang banyak dekat dalam rumah kot. Banyak dalam rumah, sampailah kita berada dalam keadaan yang kita boleh keluar hidup secara normal balik. Jadi kita harap benda tu akan berlaku secepat mungkin. And don't lose hope, InsyaAllah kita boleh capai benda tu. Kita nampak dekat luar negara pun dah start, diorang dah start happy, diorang dah start tengok bola, diorang dah start macam-macam. Jadi kita pun InsyaAllah menuju ke situ lah. Okay, jadi aku tak nak bebe banyak. Aku just nak end video ni dengan Assalamualaikum, salam kopi, salam cinta. Kita jumpa lagi dekat episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Aduh.